Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin ya. Kita bersambung di dalam babak seterusnya kandungan buku Rahsia Puteri Gunung Ledang, Rahsia Gunung Ledang, Rahsia sebuah bangsa tertua di muka bumi yang dinamakan Melayu. Baiklah, di dalam penceritaannya kita pada malam ni, di dalam buku ini ada saya kepilkan Warkah Raja Haji Fi Sabilillah. Kenapa Warkah Raja Haji Fi Sabilillah ini menjadi suatu yang dikatakan period pertengahan setelah tumbangnya Kota Melaka, tentera Gunung Ledang dan juga perang Saka yang melibatkan harimau dan makhluk gaib yang telah tewas dan kemudiannya disusuli dengan ketumbukan daripada pulau besar itu sendiri. Sebenarnya di belakang tabir warkahnya Raja Haji ini kekal sehingga hari ini. Ianya ada rahsia yang amat besar tersendiri dan bersambung dengan kekalahan kerajaan Melaka, iaitu seluruh semenanjung tanah Melayu. Melaka yang kita kenali bukanlah Melaka yang kecil di kota Melaka ataupun di negeri Melaka pada hari ini. Lantas kita mulakanlah, bagi sidang pendengar yang berminat boleh PM untuk membelikan buku ini. Besok hari Rabu cetakan kedua akan siap dan akan mula dihantar untuk pemesan pada hari Khamis. Segala puji bagi Allah dan selawat salam ke atas Nabi serta keluarganya sekalian, kehadrat umat Melayu di seluruh dunia. Wa ba'du, maka inilah warkah daripada Raja Haji yang fakir lagi hina di depan Allah Ta'ala. Demi malaikat yang menjadi saksi, demi pena yang melarikan wacana, dan demi lembaran yang menjadi wahana. Ketahuilah olehmu, wahai umat Melayu, peperangan ini bukanlah peperangan orang-orang Bugis, tetapi ini adalah peperangan untuk mengembalikan maruahnya dan kehormatannya sekalian diri orang-orang Melayu yang telah dipijak-pijak oleh penjajah laknatullah. Akan tetapi Belanda itu telah mencanangkan bahawa aku dan sekalian orang Bugis tidak berpuas hati dengan pengagihan hasil rampasan tembakau dari kapal Betsy kepunyaan Perancis yang menceroboh Selat Melaka itu. Adapun kita adalah orang-orang Melayu yang beriman kepada Allah Ta'ala, juga meyakini bahawa peristiwa itu hanyalah asbab yang telah menyatukan orang-orang Melayu dari Teluk Ketapang, Selangor, Rembau dan dari Batang Tiga untuk menghambat Belanda keluar dari Punggur, Duyung, Pernu, Semabuk, Ujung Pasir, Bunga Raya, Bandar Hilir, Bukit Cina, Tanjung Keling dan Tangkera sebelum kita berkubu di Teluk Ketapang. Orang Serani, Cina dan India turut bergabung dengan kita di dalam peperangan ini. Kini Gubernur Belanda menjadi seperti tikus, dikejar naga berkubu di Kota Melaka. Kehilir kena kutuk Sultan, kemudik kena kutuk Raja. Yakni dengan kata lain, peperangan ini adalah untuk mengembalikan tanah, udara, air dan laut yang telah dirampas oleh penjajah daripada orang-orang Melayu yang sudah beratus tahun membina kehidupan, membina kota dan pelabuhan di tanah air ini. Jadi, kenapa saya kepilkan Warkah Raja Haji di dalam rintitan Rahsia Gunung Ledang? Kerana penceritanya itu telah membawa kepada sebuah cerita yang tidak dapat kita nafikan, iaitu bahawa mereka yang menyerang melibatkan musuh daripada segenap penjuru muka bumi. Dan telah berlaku yang dikatakan, ini saya ulas kembali peringatan Warkah Raja Haji. Syaitan adalah musuh yang nyata, sama ada yang terang-terang terlihat pada mata kasar mahupun yang berselindung di sebalik hati manusia. Terbuktilah kebenaran wahyu sejak kakiku berjejak di Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, Kedah, Langkat, Indragiri, Jambi, Bangka, Pontianak, Mempawah dan negeri-negeri Melayu yang lain. Seperti yang saya nyatakan di awal naskah ini, menteri mereka, raja mereka serta yang dikatakan Francis Drake
bersama dengan aliran yang menjual ruh kepada setan dan berjanji mengangkat iblis atau setan termasuk si mata satu musuh lama Tuata di Danam telah hadir kembali ke wilayah Melayu dalam dan luar. Jadi, maka adakah kita faham apa yang dimaksudkan nyata dan yang ada di sebalik hati dan armada mereka sebenarnya? Sudah terang lagi bersuluh siapa musuh Raja Haji fi sabilillah. Dan kini mereka yang bersama bersekutu dengan puak dan pihak itu, maka bertambahlah mutu syaitan dan kapitalis. Bersekutu bertambah mutu. Allah melarang bersekutu, menyekutukan dia, kini terang mereka bersekutu dengan syaitan dan memanggil kita bersekutu. Siapa yang bersekutu diberikan jawatan yang menentang dihabiskan. Dibuang daerah dan tiada menerima kuasa memerintah negeri-negeri Melayu. Siapa yang menerima tol daripada sekalian hasil muka bumi tanah Melayu, siapa yang menerima rasuah, dan siapa yang kekal sehingga kini di Nusantara bersekutu dan berjanji. Al-Fatihah kepada Al-Syahid Paduka Raja Haji fi sabilillah. Jadi di dalam kita mengkaji sejarah orang-orang Melayu, bicara dan kata-kata pejuang kita yang terdahulu yang telah syahid di dalam membela tanah bonda pertiwi, dan kini dikatakan tanah Adam dan Hawa, bonda Hawa, yang melibatkan fakta dan juga sejarah yang saya paparkan di dalam buku ini. Maka di dalam sidang yang ringkas ini saya maklumkan, di dalam saya mengeluarkan bahan bertulis termasuk apa yang ada di dalam bentuk digital, maka telah berlaku tomahan, telah berlaku serangan yang mengatakan saya tidak berhak menulis, saya tidak berhak menyatakan dan memaparkan fakta demi fakta, sama ada fakta alam nyata, alam gaib, ataupun fakta daripada saksi lisan yang masih hidup di tanah Melayu, ataupun telah kembali ke rahmatullah yang telah saya sempat berbicara seadanya jua, dan mereka telah menyatakan apa yang saya tidak dapat maklumkan kepada awam. Lantas pada malam ni, kalau Mak Saleh tulis buku, kalau Mak Saleh buat cerita, kalau Mak Saleh tebar segala cerita fiksyen dan juga cerita yang berteraskan kepada fakta mereka, kita terima, kita tidak mencemuh, dan segala ilmu sains mereka kita terima dan kita guna pakai. Tetapi bila ada orang Melayu macam saya nak keluarkan kajian ataupun bahan menambahkan pola pemikiran dan kefahaman anak-anak bangsa, saya dicemuh menjual ilmu. Saya dicemuh menjual bahan-bahan fakta sejarah. Dan malah yang lebih mendukacitakan, saya dikatakan tidak berhak berkata dan berbicara berkenaan dengan bangsa dan kaum saya. Ini satu barang yang amat dukacita. Maka berlakulah yang dikatakan oleh almarhum Raja Haji fi sabilillah. Syaitan yang nyata tetap akan menghina kita. Dan juga syaitan yang menyelinap di sebelah hati orang-orang yang berpakaian Melayu, yang mengaku Melayu tapi sebenarnya telah hilang teras kepada sebuah tamadun dan legasi yang amat tua dan langka ini. Lantas kita kembali kepada cerita serangan ke wilayah Gunung Ledang. Dan kenapa apa yang dimaksudkan oleh Raja Haji fi sabilillah tadi telah berlaku, dan sehingga pada hari ini tanah Melayu dan wilayah-wilayah Melayu seantero Nusantara gagal dimerdekakan. Disenaraikan di dalam buku ini catatan musuh wilayah Melayu dan beberapa kronologi sebelum mereka berkomplot, menyerang dan menguasai serta mencaturkan akan dunia serta Nusantara ini. Pihak musuh telah mencatatkan akan perihal pohon yang berbicara sesama sendiri. Melayu itu kena alam beralam dan berinteraksi dengan alam ataupun alam beralam dan multiverse tadi. Wujudnya alam beralam atau alam gaib yang bersama menahan kemarahan dan kemusnahan Gunung Ledang. Melayu boleh merubah diri menjadi apa saja makhluk, termasuk yang utama itu harimau jadian.
Kehadiran pengamal ahli sihir dan campur tangan gereja dan ketumbukan paksi pengamal paranormal terhadap wilayah Melayu dan Ledang. Sejarah persediaan ahli sihir, witch, warlock dan ketua ahli sihir yang telah mengalahkan kekuatan kuasa lama Keltik sebelum mereka menyerang wilayah Nusantara. Telah berlaku serapan dan menguasai majlis raja-raja Eropah di dalam gelanggang ahli sihir. Penjualan roh kepada iblis atau Azazel termasuk demon, dan perjanjian di kalangan pengamal ahli sihir sebelum mereka bersatu di bawah sebuah gerakan terhadap semua kerajaan-kerajaan tua manusia seluruh muka bumi. Kenapa mereka menyerang Melaka dahulu? Melaka yang mana atau Kedah Tua diselesaikan dahulu? Maka Melaka yang ada sekarang ini adalah benteng terakhir yang dihadapkan dengan Puteri Gunung Ledang dan Raja Laksmana Datuk Laksmana Hang Tuah. Percaturan tiga paksi dan tentera-tentera upahan berbagai bangsa di muka bumi dan wilayah Timur Tengah Afrika dan seluruh negara tua dan darah peribumi disatukan di bawah armada berbagai topeng termasuk syarikat India Timur, atau tipu daya mereka berperang sesama sendiri dan hadir ke Nusantara dan menghabiskan sisa tamadun tauhid dan tapak tauhid tertua. Di atas adalah beberapa fakta daripada berbagai fakta yang akan dirujuk di bahagian rujukan di akhir buku. Rujukan kepada buku ini akan saya kepilkan dalam waktu terdekat dalam bentuk elektronik. Kita kembali kepada ledang di dalam lembaran dan titian sejarah. Manusiawi andai fakta yang akan disusun di bawah ini adalah benar-benar dan telah mencapai ketepatan yang sewajarnya. Rahsia di dalam rahsia tiadalah dirungkai di dalam naskah ini, walaupun secara dasarnya pembaca boleh merumuskan dan menggapai kebenarannya itu. Kebenaran itu pahit dan tiada semua bisa melepasi tembok dan hijab terakhir kisah akhir zaman. Jadi kita selaku orang Melayu pada malam ni saya ambil masa sedikit. Kadang saya pakai tanjak, kadang saya tak pakai, kadang saya pakai songkok. Di dalam kita membicarakan warisan sebuah legasi tamadun yang tua. Ada bonus sikit di akhir sidang video ni. Ada juga pembeli yang membeli buku saya ini bukan daripada golongan orang Melayu. Mereka juga mengkaji akan warisan Melayu itu. Sukacita saya maklumkan, ada di antara golongan yang bukan Melayu yang telah menerima dan memahami penulisan saya sama ada dalam bentuk elektronik ataupun yang bercetak. Dan ada di kalangan mereka telah mengubah dan memahami konteks sebenar yang dikatakan the Adamic language. Maka insya-Allah akan muncul saksi-saksi daripada dunia seantero jagat raya akan kebenarannya, kenyataannya dan hakikat sebenarnya warisan bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat dan kebenarannya Melayu itu adalah ahli kitab. Maka gelanggang akan dibuka kepada pengkaji, kepada orang yang mendengar, kepada musuh, kawan, lawan atau sahabat di dalam menerima naskah, warkah dan penceritaan daripada saya seadanya jua. InsyaAllah kita akan bersambung dalam babak berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi yang berminat bolehlah yang dikatakan apa tu mesej bagi membeli naskah yang bercetak ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.